Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel, berita yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia apabila telah disahkan bahawa Muhyiddin Yassin akan didakwa hari esok di Mahkamah Gua Musang. Kerana apa? Kerana kenyataan biadab beliau, menghasut beliau dan juga mempertikaikan kuasa yang di Pertuan Agong hinggakan Tengku Mahkota murka, Tengku Mahkota Pahang murka sahabat-sahabat semua dan mahukan supaya Muhyiddin Yassin ini diambil tindakan segera. Dan kalau kita lihat minggu lalu, kenyataan daripada Ketua Polis Negara menyatakan siasatan telah pun selesai dan surat kertas siasatan itu telah pun diberikan kepada pejabat peguam negara. Jadi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan media terkini ya berkaitan dengan pengesahan bahawa Muhyiddin hadapi pertuduhan akta hasutan di Gua Musang hari esok. Tahniah kita ucapkan kepada polis di Raja Malaysia. Ya, begitu juga dengan pejabat peguam negara yang bertindak pantas. Jadi, Presiden bersatu iaitu Muhyiddin Yassin bakal berdepan pendakwaan berkaitan dengan akta hasutan di Mahkamah Gua Musang Kelantan esok. Ya. Perkara ini telah disahkan oleh Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris ketika dihubungi Malaysia Kini sebentar tadi. Mahkamah Seksyen Gua Musang esok katanya ringkas. Dan sebelum ini bekas Perdana Menteri itu disiasat kerana dipercayai menyentuh isu berkaitan dengan kaum agama dan juga raja-raja dalam kempen pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Kelantan. Dalam ucapan yang tular itu, Muhyiddin mengaitkan proses perlantikan Perdana Menteri selepas PRU15 dengan Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad yang ketika itu menjadi yang di Pertuan Agong. Kenyataan ahli Parlimen Pagar itu dianggap mempertikai tugas dan kewibawaan Al-Sultan. Jadi ia mendorong banyak pihak membuat laporan polis kerana tidak berpuas hati dengan kenyataan tersebut. Satu daripada 30 laporan berkenaan dibuat oleh pihak Istana Pahang sendiri. Siasatan terhadap Muhyiddin dibuat mengikut Seksyen 4-1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Jadi itu dia sahabat semua. Perkara ini telah pun disahkan apabila Muhyiddin akan didakwa pada hari esok di Mahkamah Gua Musang berkaitan dengan kenyataan beliau yang dianggap biadab, menghasut, mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong dalam perlantikan Perdana Menteri, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya sebagai tambahan sahabat semua, satu lagi perkara yang agak mengejutkan kita apabila terkait dengan Ustaz Azhar Idrus. Elok pula Azhar Idrus cakap berlapik pasal konsep di Kota Baru. Ini antara kenyataan media juga yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Elok pula Ustaz Azhar cakap berlapik pasal konsert di Kota Baru. Yang kita dapat maklumat lah, bukan kerajaan yang buat, NGO, maknanya bukan kerajaan, swasta, dan meminta izin daripada lesen ataupun permit untuk mengadakan hiburan ni. Dan dikenakan syarat tidak boleh ada pertemuan laki-laki dengan perempuan pada pihak penonton, tidak ada pendedahan aurat. Itu bagus dah. Comel latihan dah. Okey, dalam nak memberikan kebenaran untuk berhibur. Tetapi bila berlaku benda yang sudah berlaku, keadaan penonton itu seperti tidak Islami. Nah, apa yang berlaku itu malah mengaibkan, memalukan kita sebagai orang Islam. Betul tak? Dengan goyang kepala, dengan gelepar kali, macam-macam dan sebagainya. Jadi sepatutnya kes ini menjadi iktibar bagi kerajaan Kelantan. Supaya pada masa akan datang, bukan saja kita tengok diasingkan laki-laki dan perempuan.
Tapi jenis muzik itu jangan sampai boleh menyebabkan mereka lupa diri. Maknanya jenis muzik pun mesti kita kena pilih juga. Faham lagi? Tiba-tiba panggil orang nyanyi selimut putihnya gelepar juga dah lalang lah. Faham tak lagi? Jadi betul lah kita buat pemisahan dah antara penonton laki-laki dan perempuan. Tapi kena tengok juga jenis muzik yang disampaikan kepada orang awam itu. Orang-orang muda kalau disampaikan muzik yang bising bingit dan sebagainya, kebiasaannya akan jadi lupa dan sebagainya. Elok pula Ustaz Ashar cakap berlapik pasal konsert di Kota Baru. Yang kita dapat. Wah, itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, pandai betul dia cuba mempertahankan ya apa yang sudah berlaku ya di negeri Kelantan ini. Katanya ini NGO. Ya, kebanyakan konsert-konsert itu pun memang dianjurkan ataupun diatur oleh NGO. Ya, bukan kerajaan ya, kerana apa yang mereka buat, mereka minta permit, mereka minta kebenaran daripada pihak kerajaan. Dan kerajaan itu yang membenarkan, memberikan permit untuk konsert itu diadakan. Soalnya ya seperti ini apabila sudah berlaku perkara-perkara yang memalukan berlaku sahabat semua, hari ini bijaksana pula ya mereka memberikan dalil-dalil yang berlaku. Katanya ia sudah pun berlaku, jadi jadikan iktibar. Pandainya ya untuk mereka melepaskan diri, melepaskan tangan dengan isu seperti ini. Amat-amat memalukan sahabat semua. Alright, so itu dia dua perkembangan menarik. Yang pertama, telah disahkan Muhyiddin Yassin akan didakwa di Mahkamah Gua Musang Kelantan hari esok. Ya, kerana apa? Kerana membuat hasutan, menyentuh isu 3R, mempertikai kuasa yang di Pertuan Agong dalam pelantikan, ya, isu pelantikan Perdana Menteri. Kerana katanya yang harus diangkat jadi Perdana Menteri adalah dirinya. Kerana dia mendakwa dia sudah ada cukup 115 SD pada ketika itu. Wow, inilah namanya kerakusan kuasa sahabat semua. Ya, bila mana tidak berkuasa, sudah hampir 2 tahun hari ini kerajaan dibentuk, dia pula masih meroyan, dia pula masih bercakap kenapa bukan dia yang dipilih sebagai Perdana Menteri, kenapa beliau tidak dijemput ke istana walaupun katanya sudah cukup kerusi dan sebagainya. Waduh, ini kalilah amat memalukan. Nampaknya baru kita tahu ya sepanjang hampir 2 tahun kerajaan ini dibentuk, ya, Muhyiddin ini masih meroyan ya kerana tidak menjadi Perdana Menteri, kerana tidak berkuasa, kerana tidak menjadi kerajaan. Hari ini mereka menjadi pembangkang yang membangangkan diri dengan asyik ya menyentuh isu-isu sensitif terutamanya 3R ini sahabat-sahabat semua. Jadi inilah dia dua pemimpin daripada Perikatan Nasional. Yang pertamanya Sanusi juga dalam pendakwaan kerana memperlekeh, menghina Sultan Selangor yang di Pertuan Agong juga. Ya, hari ini satu lagi pemimpin besar, pemimpin utama dalam Perikatan Nasional sahabat semua. Apa komen Anda? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemat. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun keangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tubuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.